Angkatan Tentera Malaysia ATM menerusi Tentera Darat Malaysia TDM di bawah formasi Division Pertama Infanteri Malaysia menahan 16 orang pendatang asing tanpa izin parti yang cuba memasuki Sarawak secara haram menggunakan lorong tikus di Biawak, Lundu. Sekumpulan anggota ATM yang sedang melaksanakan serkap di kawasan itu berjaya mengesan pergerakan kumpulan parti berkenaan yang sedang berjalan kaki memasuki kawasan Malaysia dari arah sempadan Indonesia. Kumpulan parti berkenaan terdiri daripada 11 lelaki dan 4 wanita berusia di antara 19 hingga 45 tahun termasuk seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun cuba memasuki Sarawak kerana ingin mencari peluang pekerjaan. Kesemua parti yang ditahan telah diusir keluar dari sempadan negara dan laporan polis turut dibuat untuk tindakan selanjutnya. Program Tabletop Exercise COVID-19 KKM 2021 telah berlangsung selama 3 hari bermula dari 13 November sehingga 15 November 2021. Majlis penutup program dihadiri oleh Menteri Kesihatan Hairi Jamluddin yang turut serta memberi input semasa latihan diadakan. Objektif latihan simulasi ini dijalankan adalah sebagai langkah proaktif KKM dalam menghadapi keadaan kritikal yang mungkin berlaku seperti kenaikan mendadak kes COVID-19 mahupun bencana lain. Menerusi program ini, peserta diberikan gambaran simulasi untuk merancang dan membuat tindakan secara strategik ketika berhadapan dengan situasi kritikal atau bencana. Malah, KKM dapat membuat penilaian serta penambahbaikan kepada garis panduan serta pelan kontingensi sedia ada bagi setiap fasiliti kesihatan di Malaysia dalam menghadapi kemungkinan peningkatan kes COVID-19. Latihan memberi fokus kepada fungsi kritikal kesihatan di samping memastikan kesinambungan perkhidmatan kesihatan yang selamat. Program ini dapat mengukuhkan kolaborasi serta komunikasi pelbagai agensi seperti Agensi Bencana Negara NADMA, Angkatan Tentera Malaysia, Jabatan Bomba dan Penyelamat, Polis Diraja Malaysia, Persatuan Hospital Swasta Malaysia, Jabatan Audit Negara, Kementerian Kerja Raya dan NGO. Tangkapan dan rampasan ke atas seorang lelaki oleh Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Serian di bawah Seksyen 12-2 ADB 1952 kerana memiliki dadah disyaki metafentamin dan Seksyen 15-1-A ADB 1952 kerana memasukkan dadah berbahaya ke dalam tubuh badan sendiri. Menurut Ketua Polis Daerah Serian DSP Aswandi Anis, satu operasi telah dilaksanakan dan telah menahan seorang lelaki bertempat di tepi jalan berhampiran dengan Kampung Tanah Buda, Serian, Sarawak. Sebaik tangkapan dilakukan ke atas subjek, pihak polis telah menjalankan pemeriksaan ke atas subjek serta lokasi. Hasil pemeriksaan yang dijalankan menjumpai 2 paket plastik lutsina, masing-masing berisi ketulan kristal disyaki dadah metafentamin. Berat kasar keseluruhan rampasan adalah sebanyak 1.47 gram. Subjek kemudiannya dibawa balik ke pejabat BSJ Narkotik IPD Serian untuk tindakan selanjutnya dan ujian saringan awal polis ke atas sampel urin yang dilakukan kemudiannya mendapati air kencing subjek positif dadah amfetamin. Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV dan hari ini kita menukar sedikit isu yang kita pilih. Mungkin dah penat jugalah setiap malam kita bercakap tentang isu politik, tetapi hari ini kita beralih kepada satu isu yang jarang sebenarnya dibincangkan tetapi amat penting sebenarnya dalam melestarikan kehidupan kita ataupun kehidupan seharian kita terutamanya di negara kita ini. Baik, topik yang kita pilih hari ini ialah jaminan keselamatan agro makanan. Dan kita ada
tetamu yang cukup istimewa sebenarnya bersama saya di studio Ruang Bicara ini. Jadi saya ingin mengucapkan selamat datang buat pertama kalinya dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Zahimi Hassan yang merupakan Ketua Pengarah Pertanian di Jabatan Pertanian Malaysia. Jadi Datuk, apa khabar? Baik adanya. Terima kasih kerana menjemput saya. Itulah, Alhamdulillah. Akhirnya sudi juga bersama kami di Ruang Bicara ini. Ini topik yang jarang-jarang sebenarnya dibincangkan. Tetapi macam saya katakan, ianya merupakan topik yang menarik dan penting sebenarnya untuk kita wawarkan kepada penonton yang sedang bersama kami ketika ini di Ruang Bicara. Baik, sebagai permulaan, barangkali menarik jugalah kita juga nak tahu bagaimana Jabatan Pertanian sejak dari awal penubuhannya, dan saya tahu sudah pun berusia berapa 116 tahun sebenarnya tu penubuhan Jabatan Pertanian ini, dan bagaimana ianya boleh membantu dalam pembangunan sektor agro makanan negara ini tu. Terima kasih kepada Cik Syakawi. Ya. Pertamanya saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kerana menjemput kepada Bernama TV kerana menjemput saya sebagai tetamu dalam program ini, dan juga kepada penonton setia Ruang Bicara ini. Seperti yang disebutkan tadilah, kita memang telah berusia 116 tahun, satu tempoh yang lama. Dan kita telah ditubuhkan pada 1905 sebenarnya. Wow. Dan pada masa awal penubuhannya kita hanyalah menumpukan kepada penyelidikan tanaman, menyediakan khidmat pakar teknikal kepada pengusaha-pengusaha ladang pada masa itu, bukan lagi macam sekarang pada tanaman sayur dan sebagainya. Dan juga kita memberi perkhidmatan pengembangan teknikal kepada pekebun-pekebun kecil, serta kita juga melaksanakan kerja-kerja pembangunan dan pemeliharaan hak-hak tanah bagi semua jenis tanaman ekonomi pada masa itu, seperti getah dan koko. Dan selepas kemerdekaan pada 1957, peranan tugas jabatan ini diperhebatkan lagi dengan terlibatnya keseluruhan rantaian daripada penyelidikan, menyediakan perkhidmatan pengembangan dan juga pemasaran. Maknanya satu pusingan yang lengkap, rantai yang lengkap kepada pengeluaran makanan ini dengan pada masa itu dengan agensi-agensi yang ada seperti Pharma, Mardi, LPP dan sebagainya, bagi melaksanakan tugas-tugas pembangunan pertanian pada masa itu. Dan selepas itu Jabatan Pertanian disusun semula dengan memberikan peranan sepenuhnya kepada memberikan perkhidmatan pengembangan, terutamanya kepada petani, keseluruhan petani, meliputi petani kecil, sayur, buah dan sebagainya, dan masih lagi ada kepada tanaman-tanaman industri seperti getah dan kelapa sawit. Dan di bawah perjanjian persekutuan Malaysia, Jabatan Pertanian Negeri telah ditubuhkan, dan perkhidmatan kita daripada 1970-an daripada sistem lawat dan latih, maknanya pegawai kita melawat petani-petani di luar sana, dan kita memberi latihan kepada mereka berkaitan dengan teknologi tanaman, dan kemudian kita beralih kepada perlaksanaan secara berasaskan kepada projek-projek pertanian, dan akhirnya kita bergerak kepada sistem pengembangan berteknologi yang kita panggil sistem pengembangan teknologi pertanian SPTP sehingga kini. Dan kita pada masa sekarang ini, selepas revolusi daripada 1905 sehingga sekarang ini, kita telah memainkan peranan-peranan untuk mempercepatkan transformasi sektor pertanian kepada sektor yang lebih moden, dinamik dan komersial lah. Komersial ni amat penting dalam industri pertanian kerana ia juga boleh menghasilkan pendapatan kepada negara. Dan selain daripada sektor yang kita sebut awal tadi, buah-buahan, sayuran, tanaman industri, kita telah bergerak kepada sektor industri tanaman makanan yang lain dan juga floriculture. Dan kita juga berperanan dalam melindungi industri pertanian negara. Dan juga kita bergiat
aktif dalam forum-forum dua hala ya, dengan sama ada bilateral, multilateral dengan negara-negara luar di peringkat antarabangsa untuk dalam kerjasama antarabangsa lah, teknikal antarabangsa. Dan kita juga memainkan peranan kita sebagai jabatan dasar bagi isu-isu biosecurity negara. Dan selain daripada itu, tugas Jabatan Pertanian juga pada masa kini adalah untuk mempertingkatkan pembangunan sumber manusia, capacity building bagi meningkatkan kompetensi sama ada pegawai ataupun juga memberi meningkatkan kemahiran petani untuk menghasilkan produk-produk pertanian yang berkualiti. Bila kita sebut Datuk ya, maaf kerana saya terpaksa mencelah lah. Okey. Bila kita sebut 116 tahun usia Jabatan Pertanian, ianya merupakan satu jangka masa macam Datuk sebutlah, cukup panjang sebenarnya, dan dia telah melalui pelbagai bentuk evolusi yang dalam usaha untuk memberi manfaat kepada mereka yang terlibat dalam sektor pertanian ini. Tetapi apakah Datuk melihat bahawa setelah 116 tahun kewujudan Jabatan Pertanian ini, ianya telah berjaya sebenarnya mencapai visi dan juga misi Jabatan Pertanian itu secara keseluruhannya, Datuk? Ya, kita telah berjaya mencapai, tapi sektor pertanian ini adalah sektor yang dinamik dan akan ada sentiasa perkara-perkara baru yang akan timbul sepanjang perjalanan kita ni lah. Jadi ya, kalau kita lihat visi kita adalah untuk mewujudkan industri pertanian yang berdaya saing, pengeluaran produk yang berkualiti, selamat dan mesra alam, dan berorientasikan ekspor. Jadi kita boleh lihat banyak di antara produk-produk kita ataupun hasil-hasil dalam negara kita juga telah diekspor ke merata tempat. Dan yang paling mudah diingati lah oleh para pendengar sekalian, para penonton sekalian, adalah pengeksportan durian secara sejuk beku ke negeri China yang kita berjaya mulai Ogos tahun lepas lah. Jadi itu adalah di antara kejayaan kita. Ya. Baik, bila Datuk sebut tentang pengeluaran makanan negara yang selamat dan berkualiti, apa yang dimaksudkan sebenarnya, Datuk? Apa target dan strategi yang ada sebenarnya? Okey. Apabila kita sebut makanan yang selamat dan berkualiti, yang berkualiti ini adalah satu dia memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan dalam pengeluaran buah-buahan, terutamanya bagi memenuhi permintaan negara-negara pengimport lah. Jadi itu yang sangat perlu. Apabila kita dapat mengeluarkan itu dan negara-negara pengimport ini dapat menerima produk daripada negara kita. Manakala kalau kita sebut makanan negara yang selamat, ia adalah bagi memastikan pengeluaran bahan makanan di dalam negara kita tidak memberi kesan kepada orang yang memakannya lah. Dan selebihnya adalah lebih, kalau kita sebut berkaitan dengan makanan yang selamat, ini adalah makanan yang mempunyai paras sisa baki yang dibenarkan lah. Dan kita memang memantau perkara itu, dan kita juga memberi perkhidmatan, melalui perkhidmatan pengembangan kita mendidik petani untuk mengeluarkan hasil itu mengikut yang ditetapkan, dan kita memang pantau setiap masa lah status keselamatan makanan kita. Saya juga nak dapat komen secara peribadi dan juga ikhlas daripada Datuk. Tadi pun Datuk sentuh tentang sambutan yang cukup hebat kepada durian sejuk beku yang kita ekspor ke luar negara. Apakah ini satu kejayaan yang harus kita banggakan, dan negara-negara manakah sebenarnya yang memberi sambutan yang cukup hebat kepada durian sejuk beku ni tu? Okey. Untuk makluman Encik Syahrawi, sebelum ini pesaing durian kita adalah Thailand. Betul. Biasanya begitulah. Dan kalau kita perasan, kita sendiri boleh melihat di dalam negara kita pada masa sekarang ini, kita jarang berjumpa dengan lambakan durian daripada Thailand seperti yang berlaku sebelum-sebelum ini. Itu adalah salah satu kejayaan kita membangunkan industri durian. Dan yang kedua, kita berjaya menembusi pasaran negara China yang menggunakan durian sejuk beku tadi. Jadi itu adalah
satu pasaran yang besar kerana rakyat di negara China ini memanglah ramai dan memberi sambutan yang sangat baik kepada produk durian negara kita. Mungkin saya dimaklumkan juga kualiti durian kita durian negara kita berbeza. Dah semakin sedap lah. Semakin sedap dan kita punya variety yang sangat diminati. Dan ada di antara mereka yang kadang-kala memang datang melancung ke negara kita hanya untuk menikmati durian. Itu dah antara kejayaan yang sangat yang boleh kita banggakan lah setakat ini. Satu lagi perkara jugalah. Ini ialah saya menerima soalan ini daripada rakan-rakan saya. Mereka suruh juga saya bertanya kepada Dato' Zahmi walaupun soalan itu tak ada dalam. Okey, tak apa. Tapi saya nak dapatkan satu pandangan. 116 tahun usia Kementerian Jabatan Pertanian Malaysia, macam kita katakan merupakan satu jangka masa yang cukup panjang sebenarnya. Tetapi bila Datuk sentuh sebagai contoh tadi, kita ambil durian lah. Sebelum ini orang lebih meminati durian daripada Thailand. Dan dikatakan bahawa Thailand itu begitu jauh meninggalkan kita dari segi aspek industri pertanian itu sendiri, dari segi teknikal, dari segi kebolehan dan sebagainya. Apakah ini betul tu ataupun sebenarnya kita juga sebenarnya boleh seiring dengan kemajuan dari sektor pertanian yang telah pun dicapai oleh Thailand. Kalau kita ketinggalan, kenapa? Mungkin dari segi teknologi ataupun kepakaran. Saya tidak melihat dari segi teknologi kita ketinggalan. Kerana pada saya teknologi pengeluaran bahan makanan ini hampir sama saja sebenarnya. Kalau kita tanam durian pun dia akan menggunakan teknologi tertentu. Malahan sebenarnya negara kita mampu mengeluarkan, kalau berkaitan dengan durian lah, sebab durian ni memang banyak keistimewaan yang kita buat. Ada di antara penanam-penanam di dalam negara kita mampu untuk mengeluarkan buah durian sepanjang tahun. Yang mana negara lain saya rasa belum ada lagi. Betul. Jadi memang kita boleh buat begitu. Manakala dari segi kualiti buah-buahan, terutamanya buah-buah tropika lah, yang betul-betul berasal daripada zon tropika ni, negara kita sebenarnya mempunyai keistimewaan yang sangat-sangat berbeza daripada negara lain kerana kita mempunyai sinaran matahari yang mencukupi, tahap kelembapan yang mencukupi dan keamatan cahaya yang cukup untuk menghasilkan buah yang terbaik. Dan memang buah tropika yang datang daripada Malaysia menjadi pilihan ramai lah. Tapi keadaan cuaca yang kadang-kadang tidak menentu, unpredictable itu, apakah ianya juga turut memberi impak ataupun kesan? Ada kesan, tetapi saya rasa kesan dia tidaklah begitu besar, kecuali kalau boleh sampai memberikan kesan banjir yang besar, itu adalah kesan-kesan. Tetapi kalau dalam keadaan biasa masih boleh menyebabkan buah kita boleh dikeluarkan lagi lah. Okey, baik. Baru-baru ini juga saya difahamkan bahawa MAFI juga telah pun melancarkan apa yang disebut sebagai dasar agro makanan negara 2.0 ataupun DAN 2.0. Mungkin boleh Datuk terangkan sedikit, apakah sebenarnya peranan Jabatan Pertanian bagi mencapai objektif yang disasarkan dalam dasar agro makanan negara 2.0 ini tu? Okey, secara umumnya dasar agro makanan negara ini adalah satu dasar yang telah direka saya ingat dalam mungkin 2 tahun, dan dia akan digunakan daripada 2021 hingga 2030 bersamaan juga dengan wawasan kemakmuran bersama dan Sustainable Development Goal 2030 belaka. Dan agro makanan adalah akan dilihat sebagai satu sektor yang mapan, berdaya tahan dan berteknologi tinggi yang dapat memacu ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dengan 3 prinsip yang dijana di sini. Yang pertamanya adalah prinsip ekonomi, di mana sektor agro makanan yang kita akan menjadikan sektor agro makanan ini adalah sektor yang berdaya saing dan inovatif. Yang kedua, dia menumpukan kepada sosial, iaitu memberi penekanan kepada kesejahteraan pengeluaran makanan dan keterangkuman dalam pembangunan sektor. Dan juga dari segi alam sekitar, iaitu memberikan anjakan paradigma ke arah satu sistem makanan yang mapan, yang serta bersesuaian dengan perubahan iklim. Yang ini penting kerana kalau kita tidak dapat menjamin kemapanan industri kita, satu masa nanti industri kita akan gagal lah, sebab mungkin ada perkara-perkara yang boleh bila tak menjaga alam sekitar ni, boleh ada kesan lain yang akan berlaku. Jadi dalam melaksanakan
dasar agro makanan negara ini, kita lihat tujuan dia. Tujuan dia adalah untuk yang pertama, dasar ni sendiri direka untuk menjadi panduan yang inklusif dan ekstensif bagi agenda pemodenan sektor agro makanan itu sendiri. Okey. Dan seperti yang saya sebut tadi, sehingga 2030 lah. Dan berdasarkan pernyataan dasar, agro makanan adalah yang saya sebut tadi akan dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Okay. Dan bagi Dan 2.0 ini, Jabatan Pertanian berperanan memastikan program di bawah Jabatan Pertanian ini memberi fokus kepada keselamatan makanan dan kecukupan makanan lah. Itu yang dasar agro makanan secara umumnya yang dibentuk lah bagi untuk Jabatan Pertanian. Tetapi sesuatu yang menarik jugalah. Kalau kita lihat daripada dasar agro makanan negara 2.0 ini, penekanan diberikan kepada subsektor utama iaitu buah-buahan sebenarnya contoh ya. Kenapa agaknya buah-buahan ini dipilih dan buah-buahan tropika yang menerima permintaan tinggi oleh negara luar ni, kenapa ditumpukan ke arah itu sebenarnya tu? Okey, sektor buah-buahan sebenarnya yang ditumpukan adalah dua, sektor buah-buahan dan sektor buah-buahan dan sektor sayuran. Yang ada dua sektor yang ditumpukan. Kalau kita lihat dari segi sektor buah-buahan, kita lihat SSL buah-buahan ini telah mencapai hampir 80% dalam 78% tak silap saya. Dan walaupun sebahagian besar buah-buahan ini telah pun mencapai SSL, malah ada yang melebihi tahap sara diri kita sendiri, tetapi kita perlu memberi fokus kerana kalau kita lihat dari segi pengiraan SSL ini adalah berasaskan pada pengeluaran dalam negara, campur import, tolak ekspor. Jadi walaupun kita dah mencapai 78 dan sebahagian besar daripadanya telah mencapai, kecuali mangga je yang kita masih kurang, kita berharap dengan kita meningkatkan pengeluaran buah-buahan tropika kita yang dapat permintaan yang tinggi di luar, kita akan dapat meningkatkan ekspor. Jadi itu akan boleh membantu kita mengimbangi imbangan dagangan dan juga SSL tadilah. Buah-buahan yang mendapat sambutan dia ada 5 atau 6 jenis. Yang pertama adalah biasalah durian. Kemudian nangka. Kemudian betik. Nenas dia yang inilah. Nenas dan tembikai dan pisang. Itu antara yang popular lah. Walau bagaimanapun ada di antara ni macam pisang ni mungkin SSL dia cukup untuk dalam negara, mungkin pengeksportan tu agak kurang sikit lah. Macam buah mempelam harum manis dari di utara tu, macam dari Perlis tu, sambutan dia macam mana tu? Itu kalau kita tengok sejarah dia, Cik Syarkawi, dia agak unik. Sebenarnya kita pada peringkat awal dulu, kalau tak silap saya dalam 2018, 17-18 macam tu, kita membangunkan industri mempelang harum manis ini adalah untuk tujuan ekspor ke Jepun. Okey. Tetapi alhamdulillah bila kita bangunkan industri mempelang harum manis ni, tiba-tiba dia mendapat sambutan dalam negara. Dan pada masa itu harga dia pada peringkat itu, pada peringkat awal itu adalah rendah, dalam RM15 per kilo, lebih kurang itulah. Tetapi apabila kita develop dan kita dapat mengeluarkan buah yang berkualiti dan sebagainya, tiba-tiba permintaan dalam negara meningkat. Dan harga pun meningkat. Tetapi masih lagi mempunyai permintaan yang tinggi di kalangan pengguna-pengguna buah-buahan inilah. Dan kalau kita susul sejarah dia, maknanya pengeksportan ke Jepun tu kita dah tak dapat memenuhi, sebab buah yang kita harapkan untuk ekspor tu memenuhi pasaran, cuba untuk memenuhi permintaan di tempatan saja, dan kadang-kadang tak cukup. Kecuali lah kalau dia bertembung dengan musim puasa baru ni, yang mungkin ada sedikit lah. Cumanya kita bagi mengatasi masalah tu, kita telah merangka beberapa kaedah pemasaran dengan mengadakan kerjasama strategik dengan
pemasar-pemasar online lah. Jadi kita dapat mengatasi masalah itulah. InsyaAllah kita akan terus untuk membantulah. Kita akan terus mengembangkan industri harum manis di di sebelah utara negara ni, dan kita cuba untuk sekurang-kurangnya kita boleh menampung permintaan dalam negara, dan selebihnya kalau ada barulah kita ekspor. Kadang-kadang bila kita cakap tentang mengekspor bahan-bahan ataupun hasil-hasil pertanian negara keluar negara, mungkin seperti sektor-sektor yang lain juga, sektor pertanian juga saya rasa juga mengalami tekanan dan juga cabaran disebabkan oleh pandemik COVID-19. Jadi mungkin kita boleh kongsi bersama dengan Datuk lah, mungkin juga dari segi ekspor buah-buahan tropika Malaysia, apakah ianya meningkat walaupun ketika kita berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, apa ni Datuk? Kalau kita lihat pengeksportan dia memang terkesan jugalah. Terkesan sebab bukan kerana kita tidak mampu mengeluarkan produk, tetapi jaringan pemasaran itu yang terhad sedikit semasa pandemik ini. So itu yang memberi kesan lah. Dan memang ada pengurangan sedikit lah. Walau bagaimanapun kita sebenarnya dari segi pasaran ni, untuk luar ni kita sentiasa berusaha untuk mendapatkan pasaran-pasaran daripada negara-negara selain daripada China. Kita juga bergerak kepada macam Australia, Jepun, pasaran tradisional kita Singapura, dan beberapa negara Eropah. Untuk mencapai hasrat meningkatkan ekspor buah-buahan tropika ini, apa strategi yang digunakan oleh Jabatan Pertanian sendiri dalam memenuhi permintaan daripada luar negara itu, Tok? Okey, kita yang pertama ni kita membuat macam saya sebutkan tadi, kita meneroka pasaran-pasaran baru, negara-negara yang boleh kita teroka, macam saya sebut Australia dan sebagainya, dan kita sedang berusaha lah untuk mendapatkan pengeksportan beberapa jenis macam nangka, nenas dan sebagainya kepada negara-negara ini. Dan kita yang pertamanya, strategi kita untuk mengeksport ni, kita mesti memberi jaminan bahawa buah-buahan kita berkualiti tinggi, yang saya sebut awal tadi, berkualiti tinggi, dan juga selamat dimakan. Kerana di luar negara ni faktor keselamatan makanan adalah satu faktor yang sangat-sangat diberi penekanan. Di samping itu, kita juga perlu memastikan produk kita ini diurus dengan baik. Kerana kalau macam kita cuba untuk buat pengeksportan, kita dalam perundingan pengeksportan rambutan ke US, Amerika Syarikat, dia memohon untuk rambutan ini diekspor dari kawasan bebas penyakit, dipanggil free pest area. So kita dalam strategi kita memang kita memberi pendidikan dan memberi pemakluman kepada pengusaha-pengusaha ladang ini, memberikan perhatian kepada kawalan-kawalan serangga ini dan sebagainya, dan kalau seboleh-bolehnya meminimumkan penggunaan racun makhluk perosak lah, sebab kita takut ada sisa baki. Jadi itu di antara perkara-perkara yang kita beri tumpuan. Dan biasanya kita mewajibkan orang yang ingin ekspor ni supaya dia ada sijil pensijilan ladang MyGap, Amalan Pertanian Baik. Dengan itu memang kalau betul-betulnya dia akan terlepaslah dari segi sisa baki racun, kualiti memang yang akan keluar kualiti yang terbaik, dan free pest area. Jadi kita tak akan ada perosak yang mengikuti bahan yang kita nak ekspor itu. Untuk memenuhi apa yang disebut oleh Datuk tadi, terutamanya kepada pengusaha-pengusaha ladang itu sendiri, apakah jenis pemeriksaan, jenis pemantauan yang dibuat oleh Jabatan Pertanian sendiri bagi menjamin bahawa mereka mematuhi peraturan yang telah pun ditetapkan, terutamanya oleh negara-negara yang berminat untuk mengimport buah-buahan daripada negara kita? Okey. Kita akan membuat pemeriksaan ladang, itu memang wajib kepada kita lah. Kalau dia berbeza antara jenis tanaman kepada jenis tanaman. Macam durian, masa kita ingin mengekspor sejuk beku tu, dia ada dua perkara yang perlu dipatuhi oleh
negara kita. Okey. Dia ada 10 protokol tak silap saya. Ya, tapi perkara utama yang perlu ada 2 aspek yang dia perlu patuhi. Dari segi ladang, mestilah mengamalkan amalan pertanian baik. Mesti ada bukti lah. Maknanya bila dia nak tunjuk bukti adalah sijil MyGap daripada Jabatan Pertanian. Dan kedua adalah fasiliti pemprosesan buah tu sendiri. Perlu mendapat pensijilan good manufacturing process, amalan penggilingan baik dan juga HACCP. Daripada KKM. Jadi kita bekerjasama, bukan saja Jabatan Pertanian yang melakukan ni, kita bekerjasama juga dengan Kementerian Kesihatan di bawah bahagian kawalan makanan tu, kawalan keselamatan makanan, untuk memastikan peraturan-peraturan ini dipatuhi. Memang akan diperiksa kebun dan juga fasiliti ladang yang digunakan. Adakah Jabatan Pertanian setakat ini berpuas hati dengan reaksi dan juga respon daripada pengusaha ladang itu sendiri untuk mematuhi segala peraturan yang telah pun ditetapkan? Setakat ini memang kita berpuas hati kerana kalau macam pengeksportan durian ni, kita tidak menerima notifikasi daripada negara pengimport. Sebab di bawah kelulusan ini memang ada dia punya protokol dan kaedah-kaedah tertentu dan ada implikasi sekiranya kita tidak mematuhi. Jadi kita sentiasa memastikan para petani kita mematuhi peraturan-peraturan yang dikenakan ke atas kita lah. Pensijilan MyGap mestilah ada dan sebagainya tu. Dan sebelum mengeksport pun bagi Jabatan Pertanian kita akan membuat pemeriksaan, dipanggil pemeriksaan kesihatan tanaman. Kita akan mengeluarkan sijil fitosanitasi kepada produk yang nak dieksport itu. Bergantung kepada negara-negara pengimport yang akan menetapkan apakah syarat-syarat yang perlu kita lakukan rawatan kepada buah-buah yang kita nak ekspor. Sebab dia akan ada lah di bawah peraturan-peraturan antarabangsa ni menetapkan negara-negara pengimport boleh menetapkan bentuk rawatan yang dikenakan kepada bahan-bahan yang ekspor. Tapi dia tidak sampailah ke tahap yang boleh memudaratkan manusia ataupun boleh merosakkan buah. Tidak, tapi dia menetapkan beberapa syarat lah untuk kita patuhi. Tapi pernah berlaku tak Datuk, barangkali penolakan terhadap buah-buahan kita yang Pernah. Selalunya bukan saja buah-buahan, very strict about this actually. Macam mana? Negara mana yang begitu strict sebenarnya? Dia sebenarnya semua negara strict sebab apabila mereka membenarkan kemasukan buah-buahan ataupun bahan pertanian daripada negara kita ke negara diorang, dia mesti memastikan bahawa negara mereka tidak terdedah kepada sebarang perosak ataupun penyakit yang ada dalam negara kita. Sebab itu dia akan ada satu peraturan yang ketat untuk mengawal itu semualah. Bukan kerana ingin menghalang pengimportan, tetapi lebih untuk menjamin kita punya dia nak menjamin industri tanaman dalam negara itu selamat. Kita pun mengenakan beberapa syarat juga. Lupa je. Okey. Barangkali target ataupun sasaran ekspor buah-buahan tropika tahun ini macam mana tu? Target yang diletakkan. Kita berharap dalam tahun ini 2021 ini kita dapat meningkat lebih sedikit lah pada tahun lepas. Walaupun kita ada isu dari segi pandemik, pergerakan dan sebagainya. Sebab dari segi pengeluaran kita tidak ada masalah. Dari segi pengeluaran kita jabatan memang membantu pengusaha-pengusaha ini untuk mengeluarkan produk-produk dia orang macam biasa. Kita juga memastikan bekalan-bekalan untuk makanan untuk dalam negara pun mencukupi, dan kita berharap pada tahun ini ekspor kita bolehlah meningkat sedikit. Kalau sebelum ini dalam 141,000 tan, mungkin kita boleh mencapai dalam 143, 44 macam itulah. Meningkat sedikit lah sebab kita faham keadaan COVID ni mungkin akan merencatkan sedikit lah perancakan. Okey Tok, kita akan sambung lagi. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini, tapi kalau ada buah-buahan rambutan kan di atas meja di depan saya ini, saya percaya bahawa perbincangan ini mungkin akan jadi lebih menarik, tapi itu cuma gurauan saja daripada saya Tok ya. Apapun, kita akan berehat dulu buat seketika, dan kepada anda jangan ke mana-mana. Kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda, mana lagi tentunya Bernama TV. Kita jumpa lagi selepas ini.
Baiklah, kami cukup berterima kasih kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, dan sesungguhnya lah kita masih lagi bercakap tentang topik yang menarik sebenarnya, itu jaminan keselamatan agro makanan, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan tetamu yang buat pertama kali bersama kita di ruang bicara ini, iaitu yang berbahagia Datuk Zahimi Hassan, Ketua Pengarah Pertanian di Jabatan Pertanian Malaysia. Baik, mungkin untuk seketika ini kita tinggalkan dulu Datuk tentang isu buah-buahan. Ini kita pun dah dapat penjelasan yang agak clear ataupun jelas sebenarnya. Mungkin yang kita perlu tumpukan sekarang ini adalah tentang apa yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian Malaysia sendiri. Kita tahu pandemik COVID-19 ini telah memberikan impak ataupun kesan yang cukup serius sebenarnya kepada semua sektor di negara kita ini. Jadi bagaimana agaknya, dan petani juga tidak terlepas daripada mengalami ataupun menerima impak tersebut. Bagaimana Jabatan Pertanian membantu golongan petani yang terjejas dalam tempoh pandemik COVID-19 ini itu? Okey, Cik Syarkawi. Kalau kita imbas COVID-19 ini berlaku pada tahun 2020, buat pertama kalinya yang menyebabkan kita ada arahan MCO, kawalan pergerakan. Jadi pada masa itu memang kali pertama kita menghadapi perkara ini, dan kita memang petani pun banyak kekeliruan. Jadi disebabkan kekeliruan inilah yang menyebabkan terdapatnya pergerakan makanan dalam rantaian pertanian ini, rantaian bahan makanan pertanian ini terjejas kerana disebabkan oleh kekeliruan tertentu. Di mana kita boleh lihat pada peringkat awal dalam 3 minggu atau 2-3 minggu yang pertama itu kekurangan bekalan sayuran dan sebagainya. Yang pentingnya sayuran pada masa itu di pasar-pasar. Jadi dengan penutupan pasar tani dan sebagainya, kita dapati orang ramai tidak dapat membeli bahan-bahan makanan inilah. Tetapi pengeluar masih boleh mengeluar. Tetapi pengeluar boleh keluar daripada kebun, tetapi untuk menyampaikan kepada pengguna, di situ yang terputus sebab kekeliruan dari segi kawalan pergerakan yang ditetapkan oleh kerajaan pada masa itu. Jadi dari peringkat ini Kementerian Pertanian dan juga telah mengeluarkan arahan kepada kita untuk memudahkan segala pergerakan petani. Jadi kita mengeluarkan kita membuat pemudaharaan lah kepada petani-petani kita. Yang pertamanya, dari segi petani yang bekerja di kebun di ladang, kita membuat pengesahan bahawa mereka adalah petani, dan kebetulan pula pada masa itu pertanian diletakkan dalam sektor penting, essential service, perkhidmatan penting. Jadi kita menggunakan keadaan itu untuk kita mendapat kebenaran daripada MKN untuk membenarkan petani kita tetap masuk ke kebun, tetapi dengan mengamalkan SOP yang telah ditetapkan, dan permintaan kita telah disetujui. Dan selepas itu dari segi persediaan di ladang, pengeluaran hasil di ladang dah tidak menjadi masalah. Kemudian kita juga membenarkan, memohon juga kebenaran kepada industri-industri sokongan. Seperti kita nampak macam tak penting, tetapi baja, racun dan sebagainya, penjual-penjual ini boleh beroperasi macam biasa. Dan itu pun kita dah dapat bagi membantu diorang ni membekalkan input-input pertanian kepada petani. Cumanya kita mungkin pada peringkat itu kita terlepas pandang ada satu perkara, packing, yang kita mungkin pada masa itu kita terlepas. Jadi ada isu sekejap pada masa itu, tapi bila kita sedar bahawa packing kepada sayuran untuk diangkut ini adalah penting, jadi kita memohon juga kebenaran untuk apa-apa yang terlibat dalam rantaian pengeluaran makanan ini, kita boleh memberi kebenaran. Dan hasil daripada itu, surat kebenaran ini, maknanya selepas itu memang kita tidak bermasalah dari segi penyampaian dan bekalan. Cumanya di peringkat pengguna masih lagi ada penghadaan untuk membeli produk-produk itu. Itu yang menyebabkan mungkin ada sedikit penurunan dari segi permintaan terhadap sayur-sayuran lah. Itu dari segi pengeluaran. Kemudian kita juga faham bahawa apabila petani ini terjejas dari segi
kebolehan pasaran mereka. Jadi dia akan mungkin akan menghadapi kekurangan modal tu seterusnya. Jadi kita akan membantu dia orang dari segi memasarkan hasil-hasil itu. Dan peranan ini telah diambil oleh Fama untuk membantu, dan saya rasa kita berjaya membantu dia orang ni untuk memasarkan, jadi dapat menutup masalah yang kata bekal modal pusingan akan datang itu. Satu aspek juga yang saya nak dapat pandangan daripada Datuk lah, ini pun dibangkitkan oleh penonton-penonton kita sebelum saya datang ke program Ruang Bicara ini. Mereka ingin menyuruh saya bertanya Datuk lah. Kita tahu bahawa golongan petani memang ramai di antara mereka berada dalam apa yang disebut sebagai kelompok B40 lah. Dan kita tahu bahawa disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini mereka menerima kesan yang begitu teruk sekali, tetapi ianya menjadi lebih teruk lagi, bukan saja akibat pandemik tetapi juga situasi macam Datuk sebut tadi, kenaikan harga input pertanian seperti benih, baja, racun dan sebagainya. Jadi apa yang dilakukan oleh Jabatan Pertanian sendiri dalam usaha untuk meringankan sedikit penderitaan, saya gunakan istilah kesengsaraan dan juga penderitaan yang sedang dialami oleh petani-petani kita? Bagi meringankan golongan, terutama golongan B40, tak kira sama ada petani di kampung-kampung atau luar bandar ataupun kepada penduduk dalam bandar. Dia ada beberapa program yang telah dirangka oleh pihak kerajaan lah sebenarnya. Di bawah kementerian, kita ada program khusus untuk meningkatkan pendapatan golongan B40 di bawah MAFI sendiri, dengan dana bantuan sebanyak 6.6 juta yang diberi kepada Jabatan Pertanian, dan juga kalau ikut keseluruhannya kita ada 35.4 juta kepada semua agensi yang ada di bawah MAFI, bagi mengeluarkan bagi memudahkan mereka untuk mengeluarkan hasil-hasil ini untuk meringankan beban dia orang lah. Dan kita fokuskan kepada tanaman yang boleh mengeluarkan hasil yang cepat lah. Kalau kita suruh ditanam pokok buah-buahan, dia tak akan menepati objektif kita lah. Jadi kita bagi dia pada yang boleh mengeluarkan hasil dengan segera. Dan terdapat juga bantuan kepada petani-petani padi yang berada di luar jelapang. Kalau dalam jelapang ni lain, tapi di luar jelapang ni yang terjejas juga, kita ada peruntukan sebanyak 18 juta dalam yang telah disediakan untuk melibatkan pengeluaran hasil bagi penanaman tanaman singkat masa. Kita tak suruh ditanam padi lah, kita suruh tanaman singkat masa juga. Bagi meringankan beban mereka untuk membantu dia membuat pengeluaran, dan juga bagi memastikan pendapatan mereka semasa tak dapat hasil padi itu, dia orang ada hasil lain. Jadi itu yang kerajaan telah buat. Dan satu perkara yang menarik juga di dalam, selain daripada petani-petani kita yang berada di luar bandar ini, kita juga membantu penduduk-penduduk di bandar. Penduduk-penduduk di bandar ni kalau terkesan, dia tidak ada punca lain. Kan? Dia duduk di kawasan bandar, nak bercucuk tanam tak ada tempat. Jadi kalau dia terkesan kehilangan pekerjaan dan sebagainya, dia memang tak ada apa nak buat. Jadi kerajaan telah memberikan peruntukan di bawah pertanian bandar, pertanian komuniti, community, untuk mereka ni bersama-sama mengeluarkan makanan untuk kegunaan sendiri. Kita lebih fokus kepada pengeluaran makanan kegunaan sendiri, untuk dia mengurangkan tekanan perbelanjaan harian dia orang. Jadi perkara-perkara itu kita dah buat, dan pada tahun ini kita ada 28.5 juta peruntukan yang telah diberikan oleh kerajaan di bawah Community 2.0, dan kita telah hampir selesai membuat pengagihan. Sebabkan oleh peruntukan ini diluluskan dalam agak lewat dalam pertengahan tahun, jadi kita tak dapat menyegerakan lah, sebab ini jumlah yang besar. Jadi kita dah ada senarai-senarai petani menunggu, jadi kita dah mula membekalkan. Saya rasa dah hampir selesai membekalkan keperluan barang-barang. Kita hanya beri bantuan peralatan, input, dan kemudian kita akan adakan sesi-sesi tunjuk ajar. Dan kita ada beberapa contoh yang menarik lah yang boleh dilihat, macam penghuni flat Sri Perlis di Kuala Lumpur yang memang dah berjaya untuk melaksanakan projek community ini. Community itu artinya mereka menanam di dalam kawasan
perumahan komuniti dia. Komuniti Di masing-masing. luar tu lah. Yang ada kawasan-kawasan lapang. Tetapi kita bekerjasama dengan PBT lah, Ya, betul. pihak berkuasa tempatan untuk mendapat kebenaran melaksanakan program itu. Kita tak, kalau tak ada kebenaran itu pun kita tak dapat jugalah nak buat. Tapi biasanya kita akan mendapat kerjasama yang sangat baik dengan PBT ini. Alhamdulillah. Ya. Baik, ini satu lagi isu yang menarik juga. Bila kerajaan mengumumkan tentang rancangan Malaysia ke-12, tanaman herba diberikan tumpuan. Apakah kenapa ini sebenarnya tu? Kenapa tanaman herba ini dipilih untuk diberi keutamaan dalam rancangan Malaysia ke-12 ini? Apa tujuan dan matlamat sebenar? Okey, dia asasnya adalah tidak lari untuk meningkatkan pendapatan. Itu asas kita lah. Sebab kita melihat herba ini adalah satu industri bernilai tinggi. Memang ada permintaan untuk perubatan dan sebagainya lah. Memang ada permintaan untuk itu. Jadi kita menggalakkan perusahaan-perusahaan ini berkembang lah. Jadi kita memang beri tumpuan dalam RMP12 untuk tanaman herba dan kita akan ada, tak semua herba yang kita beri tumpuan. Kita ada 18 jenis, banyak jenisnya lah, 18. Dan di antara yang sangat-sangat kita nak bagi adalah tanaman halia sebenarnya. Kerana halia yang dikeluarkan dalam negara kita ini hanyalah sekitar 18% sahaja daripada keperluan kita. Yang lain tu diimport. Yang lain tu semuanya diimport. Kita ada dua komoditi lain yang memang 100% kita import, iaitu kentang dan bawang. Yang mana kita memang belum boleh menghasilkan. Mungkin kita memerlukan penyelidikan lagi untuk menghasilkan bawang dan kentang. Apa kesukarannya tu? Macam bawang tu lah. Kita ambil satu contoh. Dia cuaca. Dia berkaitan cuaca dan dia perlu ada kering yang nyata selama 3 bulan dan dia perlu kawasan yang sesuai, maknanya dia agak berpasir, yang gembur berpasir lah. So kawasan gembur berpasir ni ada di sebelah pantai timur. Kawasan yang ada suhu yang kering yang nyata ni ada di sebelah utara Kedah, utara Kedah dan Perlis. Jadi dia tak match. So kita perlukan lagi kajian sedikit lah untuk melihat sama ada kita boleh meneruskan, ataupun kalau kita ada teknologi kontrol persekitaran terkawal yang membolehkan kita menanam bawang inilah. Kentang ni mungkin agak sukar sikit lah sebab kita tak ada variety yang kita boleh kita kena dapatkan daripada luar. Sebab bawang ni kalau kita nak tanam daripada bulb dia agak mahal. Jadi kita perlu ada benih bunga. Bunga dia yang menghasilkan biji benih. So yang tu yang mungkin agak sukar bagi Macam kita. bawang yang kecoh baru-baru ni, ialah beberapa bulan yang lalu tu kata kenaikan harga bawang di pasaran adalah disebabkan oleh cuaca yang buruk di India. Ya, betul. Jadi mungkin memang itu betul lah. Betul. Itulah yang berlakunya. Dan kita memang tak mampu lagi untuk mengeluarkan bawang secara besar-besaran daripada kita. Cumanya halia ni memang ada potensi dalam negara kita. Dan mengikut pengamatan Jabatan Pertanian, halia ini kalau kita sebut halia bentung, saya rasa semua orang tahu. Jadi halia bentung ini sebenarnya boleh juga ditanam di mana-mana tempat. Itu yang kita cuba lihatlah. Kita dah cuba tanam dan menjadi. Saya pernah pernah tanam di sebelah Kuantan dan kita memang menjadi, dan dia boleh memberi pulangan yang agak lumayan dengan harga yang agak tinggi. Dia sekilo lebih kurang RM10, lebih kurang lah 8 ke RM10 lah yang ini kan. Jadi kalau kita tanam satu polybag boleh dapat dalam 2 kilo. Kalau 1 ekar dia ada lebih kurang hampir 10,000 polybag. Jadi kalau di situ pun boleh dapat 20 tan. Kalau RM8, 20 tan adalah RM160,000. Dia punya pendapatan sangat tinggi. Tapi tempoh dia agak lama lah, 6 bulan ke 7 bulan. Jadi kita memang akan memberi tumpuan kepada halia ni untuk meningkatkan SSL dia lah. Sekarang ni kurang 18%, memang kecil. Kita memang guna banyak dan kadang-kadang kita lihat di pasar-pasar pun, di pasar-pasar besar lah terutamanya, halia ni kualiti dia agak tak berapa baik lah. Nampak lembab-lembab dan dah hampir busuk dan sebagainya kan, sebab mungkin dah terlalu lama simpan. Untuk mencapai apa yang diinginkan oleh Jabatan Pertanian sendiri, Datuk,
Mungkin ialah selalu juga orang sebut barangkali banyak juga ataupun lebih banyak lagi syarikat-syarikat swasta dan juga golongan-golongan yang kita anggap sebagai profesional juga harus mungkin boleh ditarik terlibat dalam industri pertanian ini sendiri, dalam sektor pertanian ini sendiri. Tapi apakah Jabatan Pertanian juga boleh melakukan sesuatu dalam usaha untuk menarik dan ataupun menimbulkan minat kepada syarikat-syarikat swasta dan juga golongan-golongan profesional untuk menumpukan juga perhatian mereka kepada industri ataupun kepada sektor pertanian ini sebagai satu sektor yang sebenarnya boleh menjanjikan sesuatu yang cukup menarik kepada mereka? Kalau kita lihat sebenarnya sekarang ni, pada masa sekarang inilah memang dah ada kesedaran daripada golongan-golongan seperti ini, ada industri players yang besar-besar dan sebagainya, memang ada berminat. Kita pernah menjalinkan beberapa kerjasama dengan pertamanya kita pernah menjalinkan kerjasama dengan Malaysian Airport Berhad. Dia ada kawasan tanah yang nak dimajukan. Dia maklumkan kepada kita, di Kelantan dia nak majukan dengan tanaman kelapa. Jadi kita menyokong dan kita bantu beri khidmat nasihat lah. Sebab bagi industri players yang besar-besar ni, dia memang mempunyai modal yang ada lah, yang cukup. Jadi kita akan bantu dari segi teknikal. Dan perkara ni memang berterusan. Dan juga kita selain daripada pengeluaran, kita juga cuba untuk mengadakan kerjasama dari segi macam mungkin kita ada fasiliti untuk memproses tanaman untuk ekspor. Jadi kita menawarkan untuk bekerjasama, sebab untuk membangunkan fasiliti ini agak mahal, jadi boleh bekerjasama dengan kita lah. Kita akan war-warkan. Tapi selain daripada sebenarnya yang kalau industri players ni memang dia orang akan masuk. Cumanya sekarang ni kalau boleh kita ingin menarik belia-belia Golongan muda. Ya. Itu pun saya nak golongan muda bangkitkan ini sebenarnya. yang kita nak tarik sangat masuk ke dalam sektor pertanian. Supaya dia orang sedar bahawa sektor pertanian ini satu sektor yang lumayan sebenarnya. Bila Datuk sebut tentang isu minat golongan muda ini, timbul juga persoalan yang menarik tu. Kalau kita lihat apa yang berlaku di Jepun sebagai satu contoh yang menarik lah, mereka selalu membangkitkan bahawa kalau di Jepun tu bila ada saja tanah-tanah lapang itu, kerajaan mereka akan membenarkan belia-belia mereka untuk ceburkan ataupun melakukan pertanian, menanam apa saja yang bersesuaian dengan keadaan cuaca dan sebagainya. Kenapa di negara kita pun banyak juga tanah-tanah kosong yang terbiar, tidak diusahakan sebagai kawasan pertanian dan sebagainya. Tidakkah Jabatan Pertanian boleh memainkan peranan dalam usaha untuk memberi kebenaran ataupun mendapatkan kebenaran daripada kerajaan, membenarkan generasi anak-anak muda ini menceburkan diri, tanam apa-apa saja di kawasan-kawasan yang kosong? Ya, semestinya. Kami memang memberi perkhidmatan itu sebenarnya. Cumanya dia orang ni siapa yang berminat boleh melalui laman web Jabatan Pertanian www.doa.gov.my dan dia ada di situ adalah senarai-senarai tanah terbiar, semualah ada rekod untuk tanah terbiar. Dan sebenarnya kita memang seringkali mendapat pertanyaan daripada orang bersorangan ataupun orang-orang yang memerlukan, pengusaha-pengusaha yang memerlukan kawasan untuk bertanam ni berkaitan dengan tanah terbiar ini, dan kita memang menghubungkan mereka dengan lokasi-lokasi yang dia nak tu. Jadi kita akan hubungkan, akan temukan dengan tuan-tuan tanah lah. Tetapi selalunya mungkin tanah-tanah yang ada ni milik kerajaan negeri dan sebagainya. Bukan milik kerajaan. Kalau milik kerajaan dia tak bagi tanah terbiar. Ini adalah milik persorangan. Jadi mungkin dia ada isu antara pemilikan yang banyak, bertindih dan sebagainya. Itu yang mungkin. Tetapi bagi belia-belia yang berminat ini, kita ada program outgrowers kita panggil. Kita baru ni saya tak pasti dah dipilih belum. Kita mencari lebih kurang 12 orang outgrowers untuk menanam betik. Bagi membantu syarikat yang mengekspor ni mendapat sumber bahan untuk diekspor. Kita dah war-warkan, saya pernah berjumpa dengan pengusaha itu sendiri. Dia kata memang agak sukar untuk mendapatkan belia-belia yang berminat. Jadi kita kata sebab dia menawarkan pakej yang sangat menarik. Sama ada dia keluarkan semua kos, keuntungan berkongsi, atau 50-50, maknanya berkongsi keuntungan juga, ataupun nak usaha sendiri.
Cuma kawasan tu dia bagi. Ada kawasan yang telah disediakan. Dia akan bagi, dia kata dalam lebih kurang minimum 5 hektar lah, 2 hektar seorang. Dan kalau 2 hektar ini, 1 hektar dia lebih kurang dalam 1,800 pokok. Dia ada 3,600 pokok betik. Dan betik ini menjanjikan pulangan yang sangat lumayan sebenarnya. Betik sekaki. Dan memang sangat tinggi permintaan di luar negara. Okey, kita ada lebih kurang 3 minit lagi masa sebenarnya. Apa ni Datuk ya? Okey. Jadi dalam masa 3 minit ini saya berikan ruang dan juga peluang lah kepada Datuk untuk menyampaikan apa-apa saja yang mungkin saya tertinggal ke apa ke. Jadi dalam masa 3 minit ini saya serahkan program ini kepada Datuk untuk menyampaikan apa saja kepada penonton-penonton yang sedang bersama kita di ruang bicara ketika ini. Silakan Tok. Terima kasih Cik Syanggawi. Saya pun tak menjangka masa begitu cepat. Sebab saya sebagai first time ni, saya jangka saya akan merasa panjang di dalam sesi ini. Tapi nampaknya masa juga tak cukup. Jadi macam ni. Ya. Dari segi jabatan, kita akan bersedia untuk membantu. Akan bersedia untuk membantu semua orang yang ingin terlibat dalam sektor pertanian. Kalau ingin memulakan projek, kita ada bantuan-bantuan tertentu lah. Dia tak panggil bantuan sebenarnya. Kita panggil insentif teknikal. Insentif teknologi sebenarnya. Kita akan memberi insentif teknologi mengikut projek-projek yang nak buat. Ada pelbagai jumlah. Ada yang sekitar 10,000, ada yang sekitar 20,000 satu keluasan tertentu. Jadi kita akan bantu. Tetapi kita memerlukan peserta-peserta yang benar-benar committed. Dan biasanya yang menjadi fokus kepada orang yang memohon setakat inilah yang kami terima adalah dari segi kalau ni cendawan tiram tu. Yang tu kita boleh bagi sehingga bantuan maksimum 50,000 untuk menyediakan rumah dan sebagainya. Dan lebih menarik untuk industri cendawan itu sendiri, kita juga ada peluang untuk diorang mengeluarkan benih cendawan, yang mana kalau kita lihat benih cendawan dalam industri tanaman cendawan tu memang tak cukup. Jadi kita nak cari tak ramai 5 orang setahun, tapi nak dapat 5 orang tu agak sukar. Tapi kalau ada yang berkelayakan, saya pernah jumpa ada satu tempat tu memang dia ambil satu student daripada universiti, bioteknologi student ke tak silap saya, duduk dengan dia buat benih cendawan. So dia bayar tak banyak lah, dia kata, sebab orang ni bekerja dekat kampung dia sendiri, 2,000 lebih kurang, dah cukup, dia kata. Dan itulah lama-lama nanti dia akan lepaskan, dia kata. Maknanya on your own bila dah berjaya. So dia akan belilah benih-benih tu. Jadi permintaan ni sangat tinggi. Itu dari segi cendawan. Kemudian kita ada juga industri kelulut. Kalau pernah dengar lah. Madu kelulut. Itu pun satu industri yang sangat menarik lah. Dan kalau dari segi sayur-sayuran, kita banyaknya menerima permohonan untuk membuat fertigasi pada secara terbuka ataupun secara tertutup. Tapi fertigasi ni kita biasanya akan fokus pada tanaman cili lah. Sambil kita ingin meningkatkan industri SSR cili kepada 36% tu kepada lebih tinggi. Itu antara projek-projek yang kita buat. Dan dalam projek akan datang ini kita akan menerapkan yang pertamanya IoT. Mana menggunakan sistem automated system dan sebagainya, dan juga kita menetapkan syarat MyGap dalam projek jabatan kita. Dan kita memang sangat-sangat menekankan MyGap ni lah, supaya para pengguna dalam negara kita mendapat jaminan kualiti lah. Itu sajalah daripada saya ingat dalam 3 minit ni. Cantik. Jadi menepati masa yang ditetapkan. Jadi setinggi-tinggi tahniah dan juga terima kasih sebenarnya kepada Datuk Zahmi Hassan kerana sudi bersama kami di ruang bicara ini. Dan walaupun pertama kali muncul dalam ruang bicara, secara pribadi saya cukup selesa dan I should give good credit to you lah Datuk, because cara Datuk menyampaikannya begitu terang dan jelas, tak ada nervous pun. Kadang-kadang ada juga tetamu yang merasa nervous bila pertama kali muncul di ruang bicara ini, tapi I salute you Datuk. You perform very well dan tahniah lah Datuk. Dan saya harap ini bukan kali pertama dan terakhir tu. InsyaAllah. Mungkin banyak lagi yang boleh kita sembang-sembang berkaitan dengan isu yang melibatkan pertanian ini. Dan tentunya terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di ruang bicara ini. Dan seperti apa yang kita sudah maklum, selalu kami pesan kepada anda, kita masih lagi sebenarnya berada dalam pandemik COVID-19. Jadi patuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Dan jangan lupa, kita jaga kita jaga keluarga kita. Dan yang penting, kita jaga negara kita. Kita jumpa lagi.
ramalan cuaca ini dibawakan oleh Radiance Asset Berhad.